Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Republik Singapura sangat menghargai dan tertarik untuk belajar mengenai usaha negara Brunei Darussalam dalam mendepani cabaran berkaitan perubahan iklim dan kedayatahanan. Di samping itu, Republik Singapura bersedia untuk berkongsi pengetahuan dan pengalamannya mengenai usaha dan inisiatif dalam menangani cabaran tersebut. Dalam sesi temu bual bersama Puan Yang Terutama Grace Fu, Menteri Kelestarian dan Alam Sekitar Republik Singapura memuji perkembangan yang dicapai dalam kerjasama antara kedua-dua negara. Puan Yang Terutama gembira melihat momentum kerjasama berterusan dan perbincangan dengan Kementerian Pembangunan. This is the 16th time we're having the Brunei-Singapore annual exchange visits. They allow officials of both ministries to have very in-depth discussions over a wide variety of topics. So since our last trip, I've seen that good progress has been made. We have started to have regular batches of eggs from Brunei into Singapore. We're now discussing possibility of other food types being imported as well. Mengenai kerjasama antara kedua-dua negara dalam bidang kedayatahanan alam sekitar, Puan Yang Terutama mengambil maklum akan kepentingan pertukaran pengetahuan antara satu sama lain. Jelasnya banyak perkara yang perlu dipelajari di negara Brunei Darussalam seperti dalam menangani sisa buangan. Puan Yang Terutama berada di negara ini bagi lawatan kerja 3 hari. Jumlah perdagangan negara Brunei Darussalam meningkat sebanyak 4% pada bulan Jun 2023 berbanding bulan Mei 2023. Ia disebabkan oleh peningkatan jumlah import sebanyak 37.4%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya juga menyatakan jumlah ekspor menurun sebanyak 16.6%. Ekspor pada bulan Jun 2023 bernilai 899 juta ringgit. Bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti dengan bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Lima komoditi import utama pada bulan Jun 2023 adalah bahan api galian, diikuti jentera dan kelengkapan pengangkutan, barang-barang keluaran kilang, makanan dan bahan kimia. Sementara pasaran ekspor utama pada bulan Jun 2023, Republik Rakyat China diikuti Australia dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar ke negara-negara tersebut adalah bahan kimia dan bahan api galian. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Malaysia, diikuti Australia dan Kazakhstan. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Jun 2023 boleh didapati melalui laman sesawang dps.mofi.gov.bn. Bagi menghargai rakan-rakan industri Pusat Pembangunan Belia PPB, kemarin diadakan Majlis Penghargaan Rakan-rakan Strategik PPB. Majlis berlangsung di Kompleks Sukan Jerudong. Penyampaian sijil dan cenderamata disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Sarudin, Setiausaha Kebeliaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. 40 rakan strategik PPB termasuk syarikat dan agensi yang aktif menjayakan program atau kursus baharu kebolehpasaran menerima penghargaan tersebut. Kongres pertama Universiti Teknologi Brunei Science, Technology and Engineering Connect UTBST Connect 2023 berakhir kemarin selepas pelbagai sesi dan perbincangan bermaklumat diadakan selama 3 hari di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengan tema penyelidikan dan aplikasi bagi dunia yang lebih baik, Kongres mencapai tujuannya dalam berkongsi pengetahuan, memupuk kerjasama dan menangani cabaran yang dihadapi dunia. With the conclusion of UTBST Connect 2023, UTB is confident that the resounding success and immense impact of the Congress will continue to reverberate in the years to come.
I extend my heartfelt appreciation to all co-organizers, sponsors, keynote speakers, paper presenters, participants and organizing committee members of UTBST Connect 2023 for their invaluable contributions and unwavering support. 4 modul dikongsikan semasa bengkel kepimpinan wanita yang diadakan di samping acara UTBST Connect 2023. Bengkel berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Bengkel dimudahcara oleh Profesor Datin Dr. Nurizan binti Abdul Razak daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. 4 modul yang dikongsikan merupakan kurikulum komprehensif yang direka bertujuan melibatkan para peserta bengkel dengan perbincangan yang mendalam serta pengalaman pembelajaran secara interaktif yang memperkasa golongan wanita menangani cabaran yang sering dihadapi. Because you can wear like 158 buah buku disumbangkan oleh Kedutaan Negara Qatar kepada Perpustakaan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa kemarin. Buku-buku tersebut ditempatkan di koleksi khas sudut penerbitan Qatar. Pelancarannya disempurnakan oleh Tuan Muhammad Abdul Rahman MA Al-Jufairi, Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Negara Qatar. Juga hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Unisa. Sumbangan buku ini diharap dapat mengeratkan lagi hubungan kerjasama di antara negara Brunei Darussalam dengan negara Qatar. Principal Officers of Sultan Sharif Ali Islamic University. Keadaan cuaca secara am negara Brunei Darussalam pada masa ini dalam tempoh peralihan monsun dijangka berterusan sehingga hujung November 2023. Keadaan cuaca aktif dijangka berlaku pada beberapa hari akan datang disebabkan oleh pertembungan sistem tekanan rendah dengan kesan angin tempatan yang menjadikan keadaan atmosfera lebih lembap dan seterusnya meningkatkan pembentukan awan hujan. Keadaan cuaca aktif diramalkan berlaku sehingga awal pagi hari Isnin 30 Oktober dengan hujan lebat berpetir sekali-sekala menjejaskan beberapa kawasan negara terutama pada waktu lewat petang dan malam dan berkemungkinan berlanjutan hingga ke awal pagi. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat berpetir. Keadaan laut pada amnya berombak di paras sedikit di bawah 1 meter. Terdapat risiko berlaku banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir serta kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat berterusan dan kejadian air pasang. Risiko pokok tumbang dan tanah susur juga boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Maklumat, nasihat dan amaran cuaca terkini boleh diterima dengan lebih mudah melalui aplikasi Bimbit dan semua platform media sosial Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Bagi meningkatkan kefahaman mengenai pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum yang mula dilaksanakan pada 1 November ini, Jabatan Pengajian Islam kemarin mengadakan sesi taklimat. Taklimat berlangsung di Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Kampung Katok. Pada sesi pagi, taklimat menyasarkan 145 orang guru-guru besar sekolah agama seluruh negara. Manakala pada sesi petang, taklimat disertai oleh 178 orang ketua-ketua guru agama IRK Jabatan Pengajian Islam. Taklimat disampaikan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum adalah untuk menjaga kesejahteraan pelajar dengan mengurangkan beban kerja pelajar dan mengurangkan masa berada di sekolah yang akan meningkatkan lagi keseimbangan hidup dan kesihatan mental para pelajar.
Universiti Brunei Darussalam UBD terus menunjukkan komitmennya terhadap tanggungjawab dan keberkesanan penggunaan kecerdasan buatan AI generatif apabila lebih 60 kaki tangan pentadbiran menyertai bengkel bertajuk Harnessing Generative AI for Enhanced Productivity. Bengkel transformatif ini dianjurkan melalui kerjasama Pusat Pengajaran dan Pembelajaran UBD dan Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat. Semasa bengkel, para peserta antaranya diberikan pengetahuan faedah AI generatif. Melalui latihan langsung dan sesi interaktif, para peserta juga belajar cara memanfaatkan kuasa AI untuk menyelaraskan tugas, meningkatkan kecekapan dan merangsang inovasi. Sekumpulan 5 pelajar berbakat dari beberapa buah sekolah menengah di negara ini menyertai cabaran global pertama yang diadakan di Republik Singapura awal bulan ini. Cabaran antara lain bertujuan memperkasa belia ke arah menyerlahkan potensi mereka dalam inovasi. Cabaran global merupakan salah satu pertandingan robotik yang diiktiraf antarabangsa. Tema pada tahun ini, Hydrogen Horizon, mencabar para peserta mencipta robot yang dapat dikendalikan menerusi simulasi persekitaran bagi menghasilkan gas hidrogen dan menggunakannya untuk menyimpan, membekal dan merubah tenaga. Kumpulan Hydrostar sebelum ini pernah memenangi tempat pertama dalam National Robotic Coding Conquest 2023 yang dianjurkan oleh Universiti Teknologi Brunei UTB dan Surya Energy Lab.